Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Right. Terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa, spend masa untuk pagi Jumaat ni, okay, untuk kita sama-sama belajar. Right, apa ni orang kata tentang satu lagi orang kata social media yang kita boleh gunakan sebagai satu platform dalam memperluaskan perniagaan kita. Right. So saya percaya ramai usahawan-usahawan kat sini yang betul-betul berminat nak tahu macam mana kita nak gunakan platform TikTok ni. Okay. Kalau macam kita tahu sekarang ni, orang kata TikTok ni memang tengah trending kan. So kita nak belajar lah, okay, daripada orang kata subject matter expert sendiri, okay, pihak MDEC bawakan khas untuk anda semua, okay, untuk share dengan kita macam mana kita nak menggunakan TikTok tu, right? So pada pagi ni, okay, kita ada apa ni pegawai khas lah daripada TikTok sendiri, iaitu yang pertamanya Cik Nur Azri, okay, ketua bagi partnership and offline acquisition daripada TikTok Shop Malaysia. Okey, untuk pengetahuan semua, Cik Nur Azri bekerjasama dengan beberapa government agency dan juga persatuan dan ketua-ketua komuniti dalam membantu usahawan orang kata untuk scale upkan lagi perniagaan mereka dalam TikTok Shop. Okey, dan bersama kita juga pada hari ini adalah Cik Alif Aziz, adalah seorang strategic sales manager bagi TikTok yang fokus kepada small and medium business di Singapura, Malaysia dan Philippines. Okey, tanpa membuang masa lagi, okey, sebelum saya tertinggal, boleh tak kalau kita on camera untuk kita ambil gambar. So kalau pagi-pagi ni muka fresh lagi kan? Okey. Saya nak tengok muka excited masing-masing untuk belajar tentang TikTok ni. Alright. Sekejap ya. Alright, kalau dah ready, saya ambil Okay. Ready, 1, 2, 3. Okay, sekejap. Sebab hari ni peserta pun ramai ni. Okay, saya kena ambil 2-3 kali lah. Right. Okay. Ready, 1, 2, 3. Sekejap. Senyum. Senyum. Saya dengar tu cakap. Senyum. Okay, ready, 1, 2, 3. Okay. Alright. Saya ada satu lagi saya nak apa ni pesan lah kan, okay. Di akhir sesi nanti, alright. Di akhir sesi nanti pihak MDEC, okay, pihak kami dan juga pihak TikTok akan beri satu link, okay. Satu link ni nak minta kepada anda semua isi link tersebut, okay. Sebab apa? Okay, saya bercakap untuk MDEC punya link Nanti kalau tengok dekat situ, maklum balas webinar MDEC, okay, webinar pedas. Okay, sebenarnya link ni sebenarnya kita nak minta peserta-peserta isi, okay, kita nak ambil data anda semua sekiranya kalau ada lagi program-program sebegini, okay, kita akan invite melalui email tersebut. Dan juga rakaman recording webinar kita pada hari ini dan slide ke apa kita akan share melalui email yang anda beri. Okay, so jangan lupa, okay, nanti akhir nanti saya akan bagi dekat chat, okay. Saya akan bagi dan anda semua boleh isi dekat link tersebut. Nanti saya akan remindkan lagi sekali. Okay, boleh? Alright. So Azri ready? Okay. Dengan Alif dulu. Alif dulu. Okay. Alright. So saya serahkanlah sesi ini kepada Cik Alif. Alright. Okay, terima kasih Kifa. Hello, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Nama saya Alif Aziz. Sahabat saya share screen . Okay, so terima kasih Kifa for the introduction. So saya tak nak cakap lagi lah intro banyak tentang I. So hari ni boleh nampak screen I kan? Kalau okay, letak je dalam chat cakap okay. Semua okay Okay. So okay lah. So nama saya Alif Aziz. So tadi Kifa dah buat introduction untuk saya. So
Tapi jangan kecewa semua. Saya tahu nama saya Alif Aziz, tapi saya tak boleh nyanyi. Tak ada performance hari ni. So hari ni semua kita nak belajar tentang TikTok. Tak ada performance apa-apa daripada saya. Okay. So hari ni bukan satu bela, bukan. Okay. So kalau ada, okay, so sebelum saya mula, kalau ada soalan apa-apa, sebab hari ni kita nak belajar nak belajar. So kita semua nak belajar. Kalau ada soalan apa-apa, boleh letak dalam chat je. Saya akan cuba jawab as we go on lah. Kalau saya boleh jawab dengan ringkas, saya jawab. Kalau tidak, nanti kita tunggu semasa sesi soal jawab nanti. Okay? Okay, so hari ni kita nak berbual lebih tentang TikTok Ads Manager. Macam mana nak pakai TikTok Ads Manager, macam mana nak ciptakan iklan, buat iklan, dengan macam mana nak gunakan Ads Manager dengan gunakan full funnel approach. Okay? Hai, saya Afrika Aziz. Hello. Hello semua. Okay. Okay. Okay, so saya nak tanya, semua ada laptop dengan you all tak? Atau you all pakai handphone untuk join Zoom ni? Ada laptop semua? Ada laptop? Pakai PC. Okay, sebab kalau nak untuk TikTok Ads Manager ni, kena pakai laptop. Kalau pakai handphone, susah lah sebab kecil sangat. Okay, tak apa. Kalau yang pakai handphone, tak apa, boleh tengok je. Nanti lepas sesi ni, nanti you all boleh buat TikTok Ads Manager ni. So nak tanya soalan kedua, kalau you all ada TikTok Ads Manager, siapa dah buat? Siapa yang belum buat? Siapa dah buat? Siapa dah buat? Boleh tak? Letak dalam chat. Tak ada, saya tak ada. Pakai phone. Tak tahu pun belum buat. Okay. Hari ni demi participants semua aktif Oh, aktif. Okay. Saya suka. Okay. Salam cikgu. Salam cikgu daripada Kak Tim Langkawi. Hello. Cik Tim baru masuk. Cik Tim baru masuk cikgu. Oh, okay. Tak apa. Kita pun baru mula je. Hello, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Nizwan daripada KL luar kepada jauh sikit, berminat nak join. Nak tanya, ada buat rakaman ke cikgu kalau kami terlepas ke ada? Ada Izwan, ada. Ni dah record. So nanti Kifa akan send lah kat you all lepas sesi ni. Okay? Terima kasih cikgu. Alhamdulillah. Okay. So saya akan mula. Okay, so so hari ni kita nak buat setup TikTok Ads Manager. Kalau you all tak ada TikTok Ads Manager, saya akan letak link kat sini, kat dalam chat. So kita buat sama-sama, kita set up sama-sama, okay? Okay Mas, kalau phone je susah, tak apa. Kalau pakai phone, you tengok je dulu macam mana macam nak buat. Nanti lepas sesi ni you boleh buat lah, lepas buat sendiri, okay? Hello Ernie, okay. So saya dah letak link dalam chat tu. Saya dah letak link dalam chat. Okay, baik Mas. Okay, kita semua pergi kat link tu. Saya letak lagi. Habis tu kita sign up. So kalau sign up nanti you all dekat page ni. So you all isikan ni semua informasi kat sini dengan password sekali. Okay. Bilang I kalau I macam berbual laju sangat. Okay. Kalau I cepat sangat. Okay. Okay, kalau you dah kat sini, kita boleh set up, letak email, password semua. Habis tu password dengan kena verify lepas tu. Okay, kalau no syuhada. Okay, kalau you dah ada TikTok seller kan, dah ada seller center, you boleh buat daripada seller center. Kalau dekat on the kiri tu kan, on the left kan, nanti you boleh nampak ads hot tu. You picit yang ads hot. Nanti dia dah ada TikTok seller. Kalau dah ada TikTok seller, you boleh buat daripada TikTok seller. Ada agaknya dah buat tapi you tak tahu. Boleh pergi kat ads hot yang on the left tu. Dekat seller center, dekat yang on the left. Okay, kalau dah kat sini, you dah set up, kita boleh pergi kat step kedua. Step kedua, kita create account lah. Sudah create account. Okay, semua okay. Saya tak laju sangat semua okay. Kalau tak semua okay je, tak ada apa-apa masalah. Kalau ada soalan, saya cakap tadi, letak je dalam chat. Atau you boleh unmute, boleh tanya saya lah. Okay.
Okay, bila nak isi informasi itu kan, just make sure nama business tu sama dengan business registration dekat you punya SSM lah. Tak mau letak nama yang lain daripada SSM, yang nama kat SSM tu. Okay, kalau you tak ada website, tak apa. Kalau ada website, letak website. Kalau tak ada, tak apa. Boleh letak link lain macam kalau you ada Shopee ke Lazada ke, boleh letak link tu untuk sementara je. Okay. Nanti ads guideline ni kita ada ads policy. Nanti saya berbual lebih tentang ni nanti. Okay. Okay, ni. Okay. Ni Gwen dah letak, you nampak link kat dalam chat tu. Okay, you boleh pergi add link tu untuk set up TikTok Ads Manager. Okay, platform ni ialah untuk business untuk nak buat iklan untuk capai business objektif masing-masing lah. Macam mana nak atau nak dapat leads ke, nak dapat lagi lebih sales ke, nak kasih lebih awareness ke untuk you punya produk, kita boleh buat dengan TikTok Ads Manager ni. Okay, untuk TikTok Ads Manager, SSM kalau tak ada tak apa, tapi kalau untuk TikTok Shop nanti Azwi akan berbual lebih TikTok Shop lah. TikTok Shop kena ada SSM. So kena upload you punya SSM tu. Kat TikTok Ads Manager tak payah upload SSM. Okay. Okay, so saya tak nak buang masa lagi. Kalau semua dah okay kat sini, boleh set up you punya billing information. Tax ID tu kalau tak ada tak apa. Business address kena letak. Habis tu you all pilih automatic payment. Okay. Go ahead. Okay. Kalau semua dah buat, okay, kalau dah sampai sini kan picit ni pilih tick box ni, habis tu pilih custom mode. Sebab custom mode kita ada lagi lebih flexibility lah untuk nak buat targeting lagi lebih more specific untuk nak target you punya target audience. Kalau simplified mode kita tak boleh buat banyak benda. Tak boleh target, tak boleh pilih banyak targeting. Kita pun tak banyak flexibility lah untuk buat you punya iklan. Okay. Okay, kalau dah kat sini, okay, kalau saya tahu, okay, kalau siapa dah kat page ni, boleh tak dalam chat. Kalau dah buat, siapa dah sampai page ni, boleh tak dalam chat je. So saya tahu semua okay. Yang pakai laptop lah, yang pakai phone tu, you all boleh observe dulu, tengok dulu. Okay, Zulfika belum buat lagi. Belum sampai. Hayati belum sampai. Okay. You all baru masuk ke, baru join ke? Yang lain okay tak? Oh, okay. Okay, kalau dah okay, yang lain cuma okay. Okay. Okay, kadang-kadang kan okay, connection dekat ada macam connection problem lah kat Malaysia. Kadang-kadang tak boleh masuk TikTok Ads Manager. So kita kalau you pakai laptop kan, you kena buat ni. Saya dah share link the video ni. Okay, you kena setting you punya laptop, kena tukar dia punya DNS setting lah dekat setting. Kita buat lepas dah setup, dah tukar setting tu, nanti Ads Manager ni boleh load. Okay. Okay, Amar, boleh. Okay. Okay, kalau dah okay, saya nak tunjuk. Okay, kalau you all dah buat, ada yang dah buat, ada yang belum buat, tak apa, kita boleh tengok dulu. Okay. Okay, so kalau you all dah set up, dah sampai sini kan, boleh pergi kat sini, pergi account info. Okay, so kat account info ni, kalau dah masuk kan, cuba isi semua information kat sini. Okay. Lepas tu nanti kena tunggu sekejap lah. Macam tunggu sekejap lepas account status ni jadi good to go. Lepas good to go baru kita boleh buat iklan. Okay.
Okay, so saya nak berbual tentang dashboard dengan campaign dengan ringkas macam mana nak buat iklan untuk nak capai you punya business objektif masing-masing. Okay. So dekat dashboard ni you akan nampak macam payment ni you punya account balance lah. Kalau you play automatic payment tak ada masalah sebab kalau automatic payment dia deduct automatically lah. Okay, you boleh tambah add you punya card kat sini, debit card ke atau credit card. Tapi kalau you pilih manual payment macam demo account ni, you kena add balance kat sini. Tapi pentingnya kalau you nak jalan iklan kan kena tambah cukup balance lah. Sebab kalau kita tak tambah cukup balance nanti kita dah ciptakan iklan dah jalan kan. Sebab kita tak nak kita punya campaign ni dia stop setiba-tibanya lah sebab kerana tak cukup balance ke atau kerana langgar app policies. Okay, sebab semua campaign ni kalau dia terstop macam lepas 1-2 hari kita akan affect dengan kacau dia punya learning phase lah. Sebab kita kalau dah kacau learning phase ni kita tak kasih dia punya machine macam dia punya algorithm, platform algorithm dia untuk nak belajar lebih tentang you punya produk, tentang you punya video untuk nak capai user-user yang ada potensi untuk beli your produk atau pergi you punya website atau nak isi form leads generation ke. Okay. Nampak muka cikgu je, tak nampak apa cikgu aja. Semua boleh nampak tak saya tengah share screen ni TikTok Ads Manager, okey tak ke Ernie je? Ernie you pakai handphone ya Ernie? Nampak, okey, thank you Emma, thank you my J. Oh okey, kalau pakai handphone, kalau pakai handphone nanti, saya rasa you boleh nampak tapi tak tahu asal you tak nampak, I pun tak tahu asal. Tapi kalau you ada laptop, try pakai laptop sebab lagi senang lah nak nampak. Kalau pakai handphone nanti kecil sangat. Okay. Okay, so kalau katakan misalnya dah buat banyak campaign, habis tu you nak tengok transaction yang bulan lepas, 3 bulan lepas, boleh tengok kat sini semua. Apa transaction pun semua kat sini. Kalau you nak macam invoice, you pun boleh export kat sini untuk katakan nak submit for claim ke, nak untuk apa-apa business purposes lah, boleh export kat sini. Okay, semua ada kat sini. So dashboard ni dia pun tunjuk overview untuk campaign-campaign yang aktif lah, yang tengah jalan. So tapi sebab ni demo account, so tak ada active account lah. So kalau you nampak ni, ni yang you tak nak nampak lah sebab ni demo account, so ada banyak disapprove campaign ni. Disapprove dia maknanya demi campaign dia tiba-tiba stop, campaign tak jalan, campaign dia punya campaign ada langgar policy iklan atau kadang-kadang tak cukup balance lah sebab tu dia campaign dia stop. Okay, sekarang saya tak ada campaign, saya akan tunjuk kalau misalnya ada campaign kan. Okay, kalau misalnya ada campaign dia akan nampak macam gini lah. So macam tiap-tiap hari dia akan tunjuk berapa you belanja, berapa impression yang dapat, berapa clicks yang dapat, berapa conversion yang dapat. So kalau ni kan yang you tak nak tengok lah sebab kalau dia tiba-tiba turun jatuh macam ni kan, makna dia macam tadi saya cakap ada langgar polisi iklan atau balance tak cukup lah. Okay, selalu macam ni. Kalau tiba-tiba jadi gini, kita kena cepat-cepat tengoklah apa terjadi dengan you punya campaign, habis tu tukar accordingly. Okay. Okay, so kalau turun lagi dekat dashboard ni dia tunjuk matrix yang lain, data-data yang lain dengan kat bawah ni day parting lah. So day parting ni dia akan tunjuk tiap-tiap jam berapa you belanja, berapa impression dapat, berapa click you dapat. Macam kat atas ni dia tiap-tiap hari dia akan tunjuk every day. Okay. Okay, so dashboard tu quite straightforward. Dashboard cuma tunjuk overview. Kalau kita macam mana nak buat campaign, kita pergi kat campaign ni. Okay, so ni macam saya cakap demo account lah. So ni semua account campaign macam bidik itulah, cuma contoh je. Tak ada belanja apa-apa.
Okay, so dekat sini you boleh nampak kempen yang kalau you dah buat kempen, kalau dah buat kempen bulan lepas, 2 bulan lepas, semua kempen akan ada kat sini. So you boleh tengok semua kempen yang dekat sini. Okay. Macam mana nak buat ciptakan iklan, nak buat kempen, kita senangnya kita boleh create ni. So dekat sini kita boleh nampak apa objektif yang ada kat sini. Apa objektif yang you nak capaikan, nak buat nak tunjuk you punya iklan dekat sebanyak orang mungkin, atau nak cari user yang nak tengok you punya video, atau you nak generate leads, atau you nak dapat lebih banyak followers, atau nak conversion juga, atau sales. Atau kalau you ada website sendiri, kita nak cari objektif ni macam traffic, nak cari user yang ada potensi untuk pergi you punya website. F145, ya boleh kongsi rakaman nanti. Tim MDEC akan send rakaman dekat you all. Okay, so far semua okay Still start sebab page loading. We'll try later. Okay, Robiatul, nanti you try link ni. Sebab kena tukar setting. Memang kadang-kadang connection dekat sana tak tahu asal tak boleh masuk TikTok Ads Manager, tak boleh load. So you tengok link ni. Robiatul, okay? Dengan yang lain lah. Kalau lain pun ada sama masalah dengan Robiatul, boleh cuba setup setting ni dekat you punya PC. Selalunya lepas ni boleh load lah. Lepas tu selalunya okay. Okay, so sebelum setup campaign, okay, saya nak bual tentang macam nak setup campaign. So kita ada 3 part ni tau. Kita bila nak setup campaign, demi campaign, ad group dengan demi ads. Okay, so dekat campaign ni, sebelum you nak buat iklan, kita nak tahu apa you nak capaikan lah. Macam tadi saya cakap, nak ada video views ke, nak dapat lebih lagi banyak followers ke, you nak dapat lebih nak cari user untuk fill up you lead generation form ke, letak dia punya email, number. So nanti you boleh call lah selepas dia dah fill up dia yang isi informasi dekat you lead generation tu. Atau you nak bawa, you boleh jalan traffic campaign, nak bawa diorang pergi ke you punya website, atau boleh jalan conversion campaign untuk dapat lagi banyak sales. Okay, so dekat ad group ni tempatnya bila you buat targeting. Macam katakan produk you untuk perempuan je, you boleh pilih untuk perempuan je. Macam umur pun boleh pilih umur 18 sampai 45 ke, 18 sampai 55 ke. You boleh pilih targeting dekat ad group ni. Okay. Sebab saya tahu ada yang produk untuk macam spesifik umur spesifik je. So kita boleh buat targeting kat sini. So dekat ad group pun tempat yang you letak you budget, bila you nak jalan you punya iklan, semua boleh setting kat ad group. Hello. Tadi nak abang kata hujan. ID Changlun ada soalan ke? Agaknya terpicit agaknya. Okay, thank you cikgu. Ini cikgu klik login TikTok. Ini you pilih sign up, jangan picit login. Sebab kalau you belum buat kan, you tak pernah buat TikTok Ads Manager kan, you kena picit sign up. Login tu kalau you dah ada account lah. Okay. So lepas ad group, dekat ad ni ialah tempat you letak you punya video lah. Video untuk you punya user, untuk you punya iklannya kreatif, you punya video untuk you punya user. Okay. So best practices. So macam tadi saya cakap lah, kena tahu apa campaign objektif, apa you nak capai sebelum pilih you punya objektif. Sebab ni bukan macam main-main kan, you pakai duit untuk nak buat iklan. So kena tahu apa yang you nak capai, nak capaikan lah objektif apa yang you nak capai. Okay. Lepas tu ad group pun macam tadi saya cakap, kita kena test dulu. Kalau you dah tahu, kalau you dah pernah advertise kat platform lain, bolehlah letak dia punya targeting kat sini. Kalau you dah tahu dia punya targeting, so tak ada masalah. Okay. So macam bila you nak buat ads dan buat video, saya tahu ramai dah buat video, you ada TikTok profile dah ada dekat TikTok profile. Nanti kita boleh link dengan TikTok Ads Manager, nanti saya akan tunjuk. So nanti lagi senang lah bila you nak upload you punya, pakai you punya post sebagai kalau nak jalan iklan dengan guna you punya post, kita boleh buat macam ni. Ada banyak soalan. Okey, saya nanti jawab nanti, okey, sebab saya dah ambil banyak masa kat sini. Okey. Okey. So
Okay, so saya nak buat satu campaign sebagai contoh lah. So hari ni saya pakai community interaction, okay, untuk nak dapat lebih banyak followers. Okay, so community interaction, kalau selalunya saya suka letak macam inilah. Nak more followers, okay. Apa tu? Ada orang nak tanya soalan ke? Tak ada. Okay. So more followers. Okay, saya suka selalu letak macam gini. So saya letak. Okay, so macam more followers. So saya tahu apa campaign ni sebab kita takkan buat satu campaign je. Nanti masa depan you akan buat lebih banyak campaign. Kita ada banyak campaign. So nama dia kena letak betul-betul lah. So lagi senang kita nak tahu apa campaign ni. Kita buat dekat date mana kita buat campaign ni untuk apa, so kita boleh tahu. Okay. So ni semua kalau tak payah buat apa-apa, campaign budget kita boleh set up dekat ads group nanti. Okay. Okay, so ad group ni pun you letak lah. So hari ni saya sebagai contoh saya letak ad group 1 je. Okay. So interaction type, you nak dapat more followers dekat you punya TikTok account lah. So kita pilih TikTok account. So yang ni kita boleh, selalunya saya advise untuk switch on sebab katakan kalau you gunakan you punya post sebagai iklan kan. Kalau ada orang komen, ada orang share, ada orang like, bila iklan ni dah habis, semua share, like dengan komen ni semua kan, dia akan tambah dekat email original post. Dia akan pergi balik dekat email original post. So selalunya kita advise ni lah. So post you pun lepas iklan ni dah habis, post you pun akan ada naik komen, ada naik likes, ada naik share juga. Okay. So ni selalunya kita akan advise automatic targeting sebab so automatic targeting ni kalau you tak tahu you punya targeting, kita selalunya advise automatic targeting sebab automatic targeting ni dia akan belajar you punya iklan produk yang you jual, dia akan compare dengan cari data-data yang lain dengan klien yang kita yang lain, data-data yang lain yang ada sama profile dengan you punya business, dia akan ikut targeting dengan semua business ni. Okay, so selalunya kita advise automatic targeting lah sebab kita macam business kecil, kita tak ada banyak manpower kan untuk nak monitor kita punya campaign tiap-tiap hari. So tak ada macam marketing person untuk tengok kita punya campaign macam tiap-tiap jam, tiap-tiap everyday gitulah. So selalunya kita advise automatic targeting. So macam Assalamualaikum Cikgu. Hai Dayu, Waalaikumsalam. Saya nak tanya. Saya punya akaun TikTok tak dapat nak link dengan akaun TikTok seller. Oh, okey. Ni tak apa, nanti saya akan okey, yang ni kan saya tak boleh, saya kena tengok you punya account apa masalahnya sebab saya nak kena tahulah apa masalahnya baru saya boleh advise you. Okey. So sekarang saya tak boleh jawab soalan tu sebab saya tak tahu apa dia punya problem. Okey, nanti you boleh, nanti kita akan share email atau nanti you boleh share lah you punya problem kat email, nanti kita tengok macam mana kita boleh bantu. Okey? Okey Cikgu. Okey, terima kasih. Okey, so location ni you boleh letak Malaysia lah. So kadang-kadang saya punya client dia akan pilih Malaysia. Kita punya selalu saya punya client dia akan pilih Malaysia, tapi dia kan banyak klien saya dia tak nak pilih Labuan sebab tak tahu asal sebab Labuan ni dia ada yang dia tak nak pilih Labuan lah. Sebab dia cakap macam island ke gitu, so dia orang tak nak target Labuan. Tapi kalau you okay, you boleh target semua Malaysia, semua okay. Okay. Language pun, okay, language jangan confuse sebab language ni kan katakan saya boleh, okay, language ni you target dia punya language dekat dia punya app setting, okay. So katakan you pilih Malay sebab kita ada user yang okay saya boleh cakap Melayu tapi saya punya app, dia punya app setting bahasa orang putih tau. So kalau you jalan iklan ni saya takkan boleh nampak you punya iklan sebab saya punya app setting bahasa orang putih. So kalau ni kan kita language jangan confuse, selalu letak all okay. Okay, misalnya katakan you nak pilih custom targeting, you boleh pilih dia punya gender atau perempuan atau lelaki depending on you punya apa produk yang you jual lah. Okay. Umur pun sama.
you boleh pilih. Ada yang tak nak pilih, ada yang produk you untuk produk you cuma untuk spesifiknya umur. Macam katakan ada yang nak cuma target ni umur 18 sampai 44 je, ada yang nak target semua pun ada, kita boleh target dekat sini. Tapi mula-mula kan kalau you katakan you pilih custom targeting, kita tak nak target narrow sangat lah. Kita tak nak target macam, kalau you dah pilih targeting kan, kalau dia narrow macam gini kan, kita tak nak. Sebab mula-mula kita nak prospect customer, kita nak target broad lah, lagi lebih luas kita punya targeting untuk nak prospect customer kita. So kita boleh pakai data ni, kita boleh tahu customer yang ada potensi untuk beli kita punya produk atau pakai you punya service. Okay, so kita boleh turun ni, you boleh explore sendiri. Saya takkan berbual lain berbual ni tentang ni hari ni. Okay, kalau dah set up gitu. So budget depend on you punya budget. Kita selalu advise about $20. Okay, kalau you play ni, kita boleh kalau you play ni, you punya iklan akan jalan, you kena stop sendiri lah. So dia tak ada end date, dia takkan stop automatically. You kena stop manually, kena stop sendiri. Kalau you play ni, dia akan okay, so by default ni dia punya date range selalunya 2 minggu lah. Sebab kita selalu advise untuk campaign you untuk jalan at least 2 minggu untuk mula-mula. Sebab kalau you jalan cuma 2-3 hari je, 4 hari je, tak cukup data kita boleh dapat. Kita pun tak kasih demi algorithm machine untuk belajar lebih, nak tahu dapat data, belajar lebih tentang you punya iklan dengan you punya produk. So tak dapat banyak data atau cari user yang ada potensi lah untuk beli you punya produk. So yang ni pun dia parting, kita so advance pilih all day, tapi kita ada advertiser yang tak nak tunjuk email iklan semasa orang tidur lah. So diorang so pilih, ada yang pilih daripada 7 pagi, kita boleh buat macam gini. So maknanya you punya iklan cuma tunjuk daripada 7 sampai 12. Ada yang pilih sampai pukul 1 juga, so okay. So iklan you takkan tunjuk dekat time ni lah. Tapi sekarang semua ada orang tidur lambat, ada buat night shift. So selalunya pilih all day je lah. So, selalunya saya advise. Okay. So katakan ni nak dapat banyak followers, kita boleh pilih follow. Ni saya pilih lowest cost lah. Sebab sebaik mungkin dia akan belanja serendahnya untuk dapat result macam cost per follower. Okay. Okay, kalau ni dia dah buat setting kat sini, kita boleh klik next. Okay, dekat sini kan you boleh link you punya TikTok account dengan TikTok Ads Manager. So dekat sini you boleh link. Macam mana nak link? Pergi kat sini, pergi user setting. You boleh link TikTok account kat sini. Bila dah link nanti dia akan suruh login lah. Okay, so dah login kan nanti dia akan ada macam ini. Habis tu you boleh pakai, so semua TikTok post dekat you punya TikTok profile akan ada kat sini. So senang je, kita tak payah, so kalau kita dah link kat sini kita tak payah download video daripada TikTok profile habis tu upload balik dekat TikTok Ads Manager. So kita tak payah buat macam ni. So dekat add ni straightforward je. Kita dah letak video, dah link account, kita boleh letak video. Okay, katakan kita nak letak video ni, nanti dia ada boleh tengok preview kat sini. Okay. So teks ni dia akan ikut you punya video lah, dia punya teks ni. Lepas tu you boleh picit submit. Untuk nak bila you dah picit submit, campaign akan dia ada pergi, so dia akan under review untuk like 10-15 minit gitu. Lepas tu campaign you akan jalan lah. So selalunya dia akan in review untuk selalunya lepas 10-15 minit dah okay. Okay. Okay, tu macam contoh yang paling simple macam nak buat iklan. Okay. Okay, saya akan balik dekat Samir slides. Okay, so paling importantnya ada ad policies yang kita kena abaikan. Macam katakan you punya video tak boleh ada TikTok watermarks, tak ada macam profanity, macam maki-maki ni semua tak boleh lah. So macam no promises.
So katakan macam produk you ada macam katakan you jual produk skincare, macam mana nak hilangkan jerawat ke, nak hilangkan wrinkle ke. So katakan kalau you ada produk macam ni, kita tak boleh tunjuk before and after. Bukan tak boleh, sebab kalau you nak betul-betul nak tunjuk before and after, kita kena letak disclaimer kat bawah tau. Macam cakap, oh, okay, result ni tak sama dengan semua orang, macam akan berbeza lah, result ni akan berbeza. Ada orang boleh result dia lebih lagi lama, ada yang boleh dapat result lagi cepat. So you kena letak disclaimer kat bawah bila you nak tunjuk before and after. Okay, so kita tak nak letak macam no promises, katakan ni makna dia macam misleading information lah. So macam katakan kalau you jual produk kan, your iklan you tak boleh tunjuk macam, oh kalau you pakai skincare ni dalam 3 hari 1 minggu jerawat confirm semua hilang, muka jadi putih melepak dalam 1 minggu. Macam iklan ni semua tak boleh, confirm kena reject. Okay, ni yang you nak kena tahu. Okay, okay. Itu untuk app policies. Nanti saya pun akan letak link dalam chat ni untuk ada link untuk tunjuklah apa yang app policies, apa yang you kena ikut. So you punya iklan takkan kena reject. Okay, sebab kita tak nak iklan kita kena reject. Kalau kena reject, nanti you punya campaign you stop. Kalau campaign you stop, dia akan affect you punya campaign lah. Itu pun maknanya you akan membazir duit. Kalau campaign tak perform lagi dengan optimum kan, dia takkan dapat lebih baik data, kita tak boleh dapat data yang you nak cari user yang ada potential untuk beli produk. Okay. Okay, dengan tu you all should be okay untuk nak buat iklan ada kat TikTok Ads Manager. Okay. Tapi saya nak berbual lebih tentang full funnel ads approach ni. Okay, so full funnel ads approach ni makna pendeknya, saya tahu kita bila nak buat iklan, kita nak buat iklan kan, kita selalunya kita nak dapat sales. Kita mula-mula kita selalu nak buat conversion campaign, kita nak buat sales. So kadang-kadang kita full funnel approach ni maknanya dia macam full funnel tau. So selalunya kita nak ikut daripada atas pergi bawah. So ni macam full funnel kan, you nampak ni macam, so apa yang kita nak buat mula-mula kan, kita tak nak jalan conversion campaign. So selalunya conversion campaign dia agak mahal. Dia macam cost per conversion, cost per acquisition dia agak mahal. Sebab kita tak ada, bila kita nak prospect customers, kita nak jalan macam traffic campaign, macam reach campaign. Sebab dia lagi murah untuk nak capai user atau cari user, prospect user yang ada potential lah untuk beli produk. So kita nak, mula-mula kita tak nak jalan macam conversion campaign. Kita nak cari, kita nak ada awareness, kita nak bilang orang tentang your product, kita nak ada product visibility, bilang orang tentang your product you buat daripada mana, macam mana you buat produk macam konten-konten macam ini untuk cari user. Okay. So dengan buat ni kita pun boleh macam collect signals, collect data. Sebab kita kalau dah ada signals ni, dah ada data ni kan, kita boleh pakai data ni untuk buat macam custom audience dengan lookalike audience tau. Bila kita dah create, kita boleh buat custom audience, kita pakai audience ni kan, data ni dekat TikTok Ads Manager untuk gunakan untuk conversion campaign. Sebab kita bila nak jalan conversion campaign kan, kita tak nak cari user macam user baru lah, atau ada prospect user dekat TikTok. Bila kita nak jalan conversion campaign, kita dah tahu siapa kita nak target tau. Kita tahu orang ni, yang customer audience ni kita dah buat yang ada interest lah dengan your product. Ada higher percentage untuk nak convert orang ni jadi sales. Okay. Sebab tu full funnel approach ni maknanya jangan jalan conversion campaign macam mula-mula. Kalau you dah start business baru, produk baru. Okay. Okay, so tadi macam saya dah cakap, bila kita nak buat full funnel approach ni, kita nak jalan macam traffic atau reach campaign, kita nak cari potential customers. Habis tu kita nak cari data ni, kita buat custom audience, lookalike audience, untuk pakai audience ni untuk conversion campaign. Okay, so selalunya macam campaign macam traffic atau campaign nak buat awareness kan, kita tengok dekat cost per click ni, kita nak tengok lah sebab your campaign dia optimize untuk
cost per click. So you bayar macam traffic campaign, you kena tengok macam cost per click lah, satu cost per click berapa. Macam cost per acquisition, cost per conversion berapa. CPM tu cost per impression je, dia nama stylo je. Maknanya dia cost untuk berapa cost per impression, cost per 1000 orang nampak you punya iklan. So selalunya ni cost per impression macam murah. Selalunya cost per impression untuk nak tunjuk 1000 orang you punya iklan selalunya RM1 lebih. RM1 lebih. Selalunya general RM1 lebih, RM2 lebih untuk nak tunjuk 1000 orang. Kadang-kadang berapa sen je. Okay. Okay, so ni cuma nak tunjuk orang yang pakai full funnel approach, yang ikut macam full funnel approach kan, dia tak jalan conversion straight away, jalan conversion away bila nak bila mula-mula kat TikTok Ads Manager. Orang yang ikut macam full funnel approach ni dia jalan macam traffic reach campaign, community interaction, dapat more followers dulu. Kita kena ikut steps ni, lepas tu jalan conversion campaign. Selalunya based on kita punya study, business ni selalunya dapat lagi banyak conversion, lagi CPA yang rendah. CPA rendah penting selalu dekat advertiser, business sebab kalau lagi CPA rendah maknanya dia punya cost per conversion lagi rendah. So macam cost per conversion RM5 untuk dapat satu sales, tu dah consider rendah lah. So ada yang ada cost per conversion lagi rendah daripada RM5, macam RM4 pun ada, RM3 pun ada. Okay, kalau you ikut ni full funnel approach. Okay, semua okay. Oh, ada banyak soalan Okay, saya akan sebab saya dah ambil banyak masa daripada Azri, saya akan saya dah Q&A. Okay, saya akan ambil lagi 10 minit untuk nak jawab soalan. Okay, saya ada banyak soalan ni. Tentang apa? Zuang, TikTok Ads Manager. Rosa, saya nak tanya macam mana nak masuk ke TikTok Ads Manager, dari apps atau dari TikTok terus? Rosa, saya akan letak, you boleh masuk, kalau you dah ada seller center, boleh masuk daripada seller center. Dekat left tu ada dia macam ads hot, you boleh picit ads hot tu. Nanti you boleh nampak account yang dah link lah. Kalau tak kan, you boleh buat create TikTok Ads Manager. Dekat mana nak create TikTok Ads Manager? Dekat link ni saya letak. Okay, Rosa Syahira. Okay, saya letak kat sini. Sorry banyak soalan. Cikgu klik mana satu untuk sign up kali kedua? Ada 2 kotak kena tik sebelum sign up. Oh, tik dua-dua ni. Okay. Nak tanya. Sign up TikTok. Siapa tu? Saya dengar suara. Suara merdu tu. Siapa tu? Nama? Nak tanya apa? Sekejap. Ada orang. Nampak tak? Rosa. Oh, Rosa. Tak nampak Rosa. You tunjuk. Ada tunjuk. Nampak tak? Bukan stiker Rosa tak nampak email saya. Ni nampak tak? Dia dah masuk TikTok Ads. Okay, Rosa kan macam saya advise tadi, kalau TikTok Ads Manager lagi senang pakai laptop atau PC. Sebab kalau pakai handphone tak susah nak nampak. Saya nak tunjuk ni ya. Okay, daily budget tu Izzat, daily budget tu memang dalam USD ke? Oh tak, okay. So kalau itu cuma contoh je Izzat, kalau you all kat Malaysia, dia akan tunjuk Malaysia ringgit lah. Itu recommended budget 20 USD tu Izzat, tapi saya tahu business ada budget masing-masing. So itu untuk tu depending lah dengan berapa budget you ada, berapa you nak budget pakai per day. So per day untuk Malaysia ringgit is RM20. Yes, Nur Hasina boleh tukar, betul. Kalau you register daripada Malaysia, dia akan automatically jadi Malaysia ringgit. Okay. Okay, baik. Thank you. So buat awareness dulu. Ya, betul Yati. Macam tadi saya cakap, pentingnya untuk jalan awareness dulu. So katakan macam saya, katakan saya jual durian. So saya iklan pertama saya jalan conversion campaign. Saya cakap iklan saya, beli durian saya paling bagus dalam Malaysia. Dia punya color cantik, manis. Kalau you nampak iklan pertama kali you beli tak?
Semua beda letak dalam chat. Kalau you nampak iklan I jual durian, you beli tak? Selalunya tak lah. Selalunya lepas macam you nampak iklan I jual durian pertama kali, you akan macam tanya yourself, macam tanya, siapa budak ni? Siapa budak ni jual durian ni? Durian ni daripada mana ni? Bagus ke durian ni? So selalunya user akan tanya. Kalau diorang tak tahu you punya produk, diorang akan tanya macam ni. So sebab tu kita nak buat macam video, lebih baik video tentang your produk. Kita tak nak jual macam agresif sangat. Okay. Sebab tu kita selalunya recommend untuk jalan awareness campaign dulu sebelum kita nak jalan conversion campaign. Atau mula-mula pun boleh jalan traffic campaign atau community interaction campaign. Alif Aziz. Yes, Rosa. Yes. Saya. Dah sampai dekat advertising objektif ni kan? So dah okay, you dah good to go, Rosa. Yeah, Okay, lepas tu pergi website traffic ke, collect leads ke, engagement? You pilih custom mode tak? Nanti you ada pilih custom mode tak? Dekat sini. Okay, lepas I dah jawab Rosa, saya akan pass to Azri. Azri, give me. Kalau nak letak bisnes dalam ni, macam saya affiliate, kita boleh letak produk orang kat dalam ni. Okay, Rosa, nanti kita akan kasih email. Yang ni kan kita kena tengok dekat you punya account lah. Sebab kita ada ramai orang kat sini. So saya tak nak ambil banyak masa. Kalau kita akan kasih email, Gwen akan kasih email. You boleh email kita, nanti kita akan tolong you. Okay, boleh tak? Okay. Tengok you punya account. Okay? Okay, terima Okay. kasih. Ada banyak soalan. Saya harap saya dah answer semua. Kalau tidak, saya pass ke Azri. Azri, over to you Azri. Azri akan lebih berbual lebih tentang TikTok Shop. Okay? Azri, over to you Azri. Okay, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Masih okey tak tu? Saya rasa semua okey. Okey tak okey, nanti kita lepas Azri punya session, kita ada lagi Q&A lah. Okay? Okay. So, saya daripada TikTok Shop Malaysia. So, sebelum saya mulakan, pada hari ini daripada TikTok Shop Malaysia ada saya dan juga my teammate Darsini yang akan postkan macam contoh nanti kita nak daftarkan account dan juga macam helpline jugalah dekat ruangan chat ya. Okay, but sementara tu kalau ada apa-apa soalan tanya, nanti kalau I boleh jawab, I tolong jawabkan. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Saya nak tanya. Saya kan sebelum ni saya ada buat TikTok seller. Okey, lepas tu tiba-tiba number tu dia link dengan nombor foreigner yang bukan tak tahu pun nombor tu nombor siapa. Lepas tu bila kita nak delete account tu, dia mesti hantar code number kan. Dia hantar code number tu dekat nombor yang link nombor orang lain maksudnya. So sebelum ni ada juga email dekat TikTok tapi tak ada respons. Jadi saya nak buat macam mana Ni masalah maksudnya tak boleh nak login kepada TikTok seller account langsung lah. Dia maksudnya macam ni, saya boleh login tu sebab macam ni bila dekat device saya boleh login masuk. Tapi contohnya kalau saya nak deaktif ataupun delete account tu, dia akan hantar kod, betul tak? Kod tu dah akan hantar direct ke nombor yang tak tahulah macam mana dia boleh link dekat nombor foreigner tu. Okay, so hari tu hantar email kat mana? Dekat TikTok lah untuk report tu kan. Ada raise ticket tak dekat seller center? Sorry. Ada raise ticket tak dekat seller center? Tak. Rasa macam tak ada lagi. Okay, tak apa. Nanti I tunjuk dekat seller center kat mana nak raise ticket. Alright, thank you. No worries. Okay, so kita akan mulakan dengan satu video untuk bagi gambaran keseluruhan tentang TikTok Shop. Okay, so TikTok Shop ni memang sesuai untuk usahawan yang ada produk dan ingin memasarkan produk. So at the moment kita boleh support produk, tapi kalau servis, frozen food, fresh food atau masakan panas, kita tak boleh nak support lah. Okay.
So selain daripada tu, kalau anda sebenarnya tak ada produk yang nak jual, juga boleh register account TikTok Shop untuk ada extra revenue sebagai content creator dan tolong pasarkan produk orang yang lain. Okay, so kita mulakan dengan satu video dulu. Sekejap, anda boleh dengar tak bunyi tu? Just nak check, boleh dengar tak bunyi tu? Boleh, okay. Teruskan balik. Boleh dengar. Ha? Tak dengar. Tak dengar. Okay. Sekejap ya. So, I kena share balik. Sekejap, sorry nak tanya. Ya, boleh. Kita kalau nak buat TikTok ni ke, memang syarat dia kena ada 1000 follower ke? Tak, bukan. Kalau TikTok Shop tak perlu 1000 followers. Kalau ada TikTok Shop, kita dah sambungkan TikTok Shop dengan kita punya TikTok account. Kalau tak ada followers pun boleh terus buat live. Oh, that's macam contohlah saya nak join first starting ni, saya nak buat affiliate. Apa macam affiliate? Betul lah. Affiliate tu memang tak sepertinya kena ada 1000 follower lah. Betul. Betul. Oh, okay, faham. Thank you. Good program. Sorry, tengah belajar. Okay, tak apa. Okay, so sekarang kita akan mulakan dengan perkongsian. Okay, kalau dekat TikTok Shop ni sebenarnya kita ada 4 saluran jualan, okay. So kat sini mungkin ada yang dah pernah browse kan, dah pernah cuba. Mungkin boleh share dekat ruangan chat apakah 4 saluran jualan yang boleh kita gunakan di TikTok Shop. Share je, betul ke tak? Tak apa. Boleh share kan apa 4 saluran jualan yang boleh kita gunakan di TikTok Shop. Okay. So hari ni kita akan share tentang macam mana nak buka akaun TikTok Shop dan kemudian proses untuk kita sambungkan TikTok Shop kita dengan akaun TikTok kita dan juga beberapa tips untuk kita sebenarnya mendapat lebih banyak konversi jualan dan engagement. Okay, so ada yang soalan kat sini, okay, betul ke kalau kita letak nombor WhatsApp dalam video TikTok untuk produk tak boleh? Memang tak boleh. Okay, so kalau guna TikTok Shop kan apa-apa yang kita nak linkkan produk kita, kita tak boleh nak bawa audience keluar daripada TikTok app. Sebab kalau ada TikTok Shop, dia memang kena bawa ke dalam TikTok Shop untuk sebenarnya completekan proses pembelian tersebut. So macam kita nak letak basically dekat dalam live video, kalau kita letak nombor WhatsApp ataupun link yang lain, okay, link website ke apa, so benda tu sebenarnya tidak digalakkan ataupun sometimes ada risiko video live tu mungkin akan basically dapat low engagement lah ya. Okey, pada hari ini juga kita akan share sedikit tentang insentif daripada pihak MDEC di bawah kempen jualan murah keluarga Malaysia di dagang. Okey. Yes, sekarang ni tak boleh nak jual lagi produk digital. Maklumat, sorry. Kalau kita ada apa-apa update nanti of course kita akan announce di seller center dan juga saluran Facebook page, Facebook group kita. Okay, so at the moment memang kena produk yang tangible, produk yang boleh kita pegang, boleh dijual.
Minta maaf kalau ada soalan boleh tanya, tapi kalau tak minta tolong mute kan. Okay. Letak link WhatsApp atau Telegram kat bio boleh ke tak? Kalau ada TikTok Shop tak boleh. Kita tak boleh nak bawa orang keluar daripada TikTok sendiri. Sebab macam kalau you ada TikTok Shop, you punya account akan ada showcase, okay? So walaupun you tak buat live, tak buat short video waktu tu kan, kalau customer nak beli dia masih boleh pergi ke you punya showcase dan teruskan dengan pembelian. So kalau nak guna TikTok Shop memang tak boleh nak letak link yang lain daripada TikTok account kita. Okay. Salam Puan. Ya, Salam Cik. Ya. Saya Puan Fatimah daripada Langkawi. Ya Puan Fatimah. Saya masih pening lagi Puan. Pertama sekali saya ada TikTok, biasalah TikTok ni. Jadi saya berminat untuk TikTok Shop dan juga affiliate. Jadi kalau kita ada akaun TikTok, perlu tak kita tukar akaun tu kepada bisnes dulu kan, macam mana? Tak payah. So kita cuma perlu set upkan TikTok Shop, lepas tu sambungkan TikTok Shop punya account tu ke account TikTok kita. Kita tak payah nak convert. Tapi kalau nak buat macam macam tadi perkongsian daripada TikTok for Business kan, untuk dapat lebih banyak data analisis, dan juga kalau kita basically nak buat iklan, better kita upgrade lah account tu. Tapi kalau tak semestinya, okay? Satu lagi, TikTok seller tu, apa kaitan dia dengan TikTok Shop tu? Perbezaan dia lah. Okay, TikTok Seller app adalah satu application di telefon kita di mana kita boleh track jualan yang berlaku melalui kita punya TikTok Shop. So contohnya kita boleh tengok berapa order yang sebenarnya tengah shipping, berapa order yang telah selamat dihantar kepada customer, live performance kita macam mana. So kita boleh gunakan TikTok Seller app tu untuk tengok, sebab kalau kita tak guna TikTok Seller app untuk tengok, biasanya kalau kita nak set upkan kita punya kedai, kita akan guna browser tau. So browser ni macam Google, Safari dan apa-apa browser. So kalau kita login dekat browser, biasanya kita cadangkan nak set up kedai tu gunakan laptop sebab skrin lebih besar dan sebenarnya banyak butiran yang perlu kita isi untuk kita listkan, senaraikan produk kita. Okay. Okay, last nak bertanya. Maksudnya kalau saya minat TikTok Shop, maksud dia tak payah pergi ke TikTok Seller lah, tunggu di TikTok account kita link terus lah, macam tu. Ya, kalau nak menjual dia macam ni, kalau TikTok app biasa, itu adalah saluran pemasaran kita. Contohnya kita buat live, kita buat short video dan kita linkkan produk kita di TikTok account biasa. TikTok Seller app ni untuk pengurusan kedai. Maksudnya kita nak check pasal status jualan, nak update warehouse kita, nak print airway bill. So TikTok Seller app ni adalah app di telefon. Tapi TikTok Seller app dia punya data sama dengan kalau kita log in ke TikTok Shop kita di mana-mana browser seperti Google atau Safari. Okey Puan. Okey Cik. Okay. So sekarang ni saya teruskan. Kalau basically untuk semua boleh download lah dua app ni. Kalau TikTok mungkin ramai dah ada. But lagi satu untuk uruskan jualan di TikTok Shop adalah kita punya app called TikTok Seller app. Okay. So TikTok ni cara untuk kita berniaga di TikTok adalah berbeza berbanding dengan platform-platform yang lain. Kerana di TikTok kita memang depend kepada sama ada edutainment ataupun shoppertainment. Edutainment ni maknanya kita educate the market melalui hiburan. Kalau orang membuat pembelian pun dia membuat pembelian sebab dia terhibur. Okay. So channel-channel jualan ataupun cara kita untuk mendapat jualan memang kena banyak buat live dan juga short video sebab itu adalah saluran jualan kita. Of course ada channel yang tadi ada seorang sebenarnya dah jawab soalan. Tadi Siti Maizura jawab kan? So yes, lagi satu adalah affiliate. So maksudnya kita boleh gunakan pasaran content creator yang sebenarnya telah lazim membuat short video, membuat live dan ada profil-profil tersendiri mengikut kategori, mengikut jantina dan juga basically age range yang boleh kita buat satu plan untuk membuat gabungan dengan mereka. Maksudnya kita kerjasama dengan mereka. Kalau ada barang yang terjual apabila mereka buat konten, mereka akan dapat sedikit potongan daripada kita. Tapi persen tu sebenarnya seller yang
set, okay? So dan kita tak ada apa-apa matching fees, boleh gunakan platform tu secara percuma apabila kita menjadi seorang penjual di TikTok Shop. Okay, so dekat TikTok Shop, apa yang penting is that kita boleh fokus kepada satu targeted audience yang kita sebenarnya nak bina komuniti kita. Tapi siapakah potensi pasaran komuniti kita adalah mereka yang mempunyai interest yang sama dengan produk kita dan juga mereka yang sebenarnya menggunakan TikTok sebagai satu media hiburan. Okay, so disebabkan media ini merupakan media hiburan, kita juga perlu buat banyak konten yang menghiburkan komuniti kita. Sebagai usahawan, apa perspektif yang bagus adalah kat sini kita tak sangat pasal perbandingan harga. Okay, so orang masuk bukan dengan mindset. Dia masuk TikTok, dia bukan mindset nak cari barang yang paling murah. Okay, dia masuk TikTok dengan mindset dia just nak tengok apa yang ada. Dan benda yang akan tarik perhatian dia akan swipe sampai dia nampak something yang very interesting. Dan kalau konten tu sangat interesting, dia akan follow kita. Dia dah jadi community kita. Okay, bila mereka menjadi komuniti kita, dia akan lebih engage dengan kita apabila kita membuat satu konten atau kandungan yang relevan dengan mereka. Disebabkan kandungan tu sangat relevan dengan mereka, mereka tak perlu nak fikir twice atau 3 kali sebelum membuat pembelian. Dan bila kita macam banyak buat konten, bila kita linkkan produk kita dengan short content ataupun live stream kita, kita memendekkan masa untuk mereka membuat pembelian. Kenapa? Sebab mungkin kita pernah tengok live dekat tempat lain dan biasanya dia akan suruh lock lah kan, dan kita tunggu mereka akan hubungi kita. Dalam masa tu kadang-kadang kita dah hilang minat daripada customer kita. Tapi melalui tools-tools yang ada dalam sistem ni, apabila mereka berminat, jam tu dia boleh terus membuat pembelian tanpa menunggu respon daripada seller. Tapi of course seller kalau kita nak engage waktu live, kita still kena entertain kita punya audience lah. Yang seterusnya, setiap short video, setiap profile dan setiap live stream merupakan peluang untuk kita meningkatkan penjenamaan kita. Okay? Sebagai usahawan, itu adalah objektif yang utama. Okay? Kita tak nak ramai orang beli barang kita hanya sebab barang kita paling murah dalam pasaran. Sebab kalau contohnya dalam pasaran ada persaingan yang lain, kalau ada option yang lagi murah, mereka sudah tak loyal, sudah beli tempat lain. Okay? Tapi kalau kita punya perhubungan dengan customer kita sangat kuat, walaupun ekonomi jatuh, ada yang akan still kekal sebab dia nak support kita sebagai satu jenama, dia nak support kita sebagai usahawan. Jadi apabila kita buat konten, kita perlu fikirkan tentang macam mana kita nak beri satu voice atau personality kepada jenama kita. Okay, so tadi ni saya just tunjukkan summary lah. Okay, so kalau dekat ada TikTok Shop, bila kita dah sambungkan TikTok Shop dengan akaun kita, ada 3 tempat jualan utama. Okay, so ini adalah melalui penjual sendiri. Okay, dalam showcase kita, dalam profil kita ada back jualan, dan kalau kita tak live, mereka boleh pergi kepada profil kita dan cari barang apa yang kita nak buat, nak jual. Okay, so maknanya kita ada storefront yang telah diotomasikan yang boleh kita gunakan untuk customer beli straight daripada kita. Yang kedua, apabila kita buat short video, kalau kita buat short video, ada back orange. Okay, bila mereka tekan back orange tu, boleh terus membuat pembelian. Dan yang ketiga adalah live. Okay, so dekat sini nak tanya korang, okay, dekat TikTok Shop, korang rasa antara 3 saluran ni, okay, saluran penjual ni, mana yang paling penting untuk dapatkan konversi jualan yang tinggi? Mana yang paling penting antara pameran produk, video dan live? Boleh share dekat ruangan chat. Okay, saya tunggu sekejap. Oh, ramai dah masuk. Bagus audience kita hari ni, okay? Okay, so yes, betul. Live tu adalah paling penting. Bukan saja live meningkatkan engagement kita dengan audience, live juga ada banyak tools yang sebenarnya dapat menggalakkan buyer kita membeli dengan lebih. Banyak juga insentif platform diberikan sewaktu live sahaja. Dan selain daripada itu, macam live ni sebenarnya boleh membantu kita meningkatkan followers juga. Okay, so banyakkan buat live. Okay, ni contoh macam bila diorang klik back orange tu, dapat tengoklah produk dan terus membuat pembelian. Okay,
So mungkin kat sini ada yang dah ada TikTok Shop dan mungkin ada yang tak ada lagi TikTok Shop. Kalau tak ada lagi boleh scan QR code ni dan kita akan go step by step untuk anda bukakan account TikTok Shop, dan lepas ni saya akan tunjukkan macam mana nak sambungkan TikTok Shop dengan TikTok app kita. Okay? So, kita ambil step ni, okay, kita tunggu sekejap dalam 30 saat, boleh scan QR code ni, okay, ataupun klik link di ruangan chat yang Cik Darsini akan postkan, okay. So, boleh scan QR code ni. Okay, so anda sebenarnya boleh gunakan nombor telefon dan email untuk daftarkan account, dan kemudian kita akan upload IC ataupun SSM. Okay, IC ataupun SSM, saya akan bagi sedikit guideline lah pilihan mana yang sebenarnya lebih baik. Okay, dan keputusan shop approval ni memang ambil dalam 1 hingga 2 hari bekerja. Okay, lepas kita approve baru boleh kita upload produk kita. Okay, so jom kita pergi seterusnya. Lepas anda scan atau tekan link tersebut, okay. Lepas anda memang wajib kena ada SSM ke kalau nak buka TikTok Shop? Tak perlu. Tapi kalau produk, diikut produk, okay, nanti kita cerita sikit. Okay, so bila anda dah scan akan nampak skrin ni kan. Nombor ni sebenarnya just my advice lah macam mana nak cepat, sebab bila kita tekan send code kan dan kita buat the quiz yang dia bagi tu, dia akan hantar send code pada masa yang sama kepada kita punya nombor telefon dan juga email, dan kita cuma ada 60 saat untuk dapatkan kod tersebut dekat email dan juga dekat kita punya SMS untuk isi sebelum kita tekan submit. Okay, so saya ulang. So advice saya, isi dulu nombor telefon, lepas tu isi email address, okay. Lepas tu isi password yang anda ingin gunakan, okay. Lepas isi 3 ni, baru anda tekan send code dekat dua-dua box di bawah email dan nombor telefon tu, okay. Dia akan bagi quiz, okay. Quiz dia simple je lah. Okay, so contohnya kat sini yang saya dapat hari tu adalah dia suruh saya pilih 2 objek yang sama. So dalam gambar ni adalah nombor 4 tu lah. So just klik nombor 4 2 tu. Tapi saya tak tahu dekat skrin anda mungkin ada quiz yang berbeza. But it's usually like simple quiz just to verify that kita bukan robot. So ini adalah cara untuk kita mengekalkan security keselamatan untuk pengguna-pengguna kita. Lepas anda dapat kod, tolong cek SMS dan email untuk dapatkan kod tersebut dan isi di ruangan kod di bawah ruangan mobile phone dan juga ruangan email. Lepas ada kod tu, cepat-cepat tick box atas submit tu dan tekan submit. Okay, cepat-cepat. So dia kena cepat. So okay, so harap anda okay dekat situ. Okay, so saya tunjuk balik basically. Okay, so ini adalah QR code yang anda perlu scan. Lepas tu just ikut step ni, isi nombor telefon, isi email, isi password, tekan send code, buat quiz, dapatkan kod tersebut, isi dalam box tu dan kemudian tekan submit. Okay, lepas anda tekan submit, kita ke 2 tempat. Okay, dia akan tanya nak register sebagai individual ataupun corporate. Okay, so perbezaannya adalah kalau kita register sebagai individual, maksudnya kita perlu gunakan IC. Kalau kita register sebagai corporate, kita perlu gunakan SSM. Okay, so mereka yang tak ada SSM boleh gunakan IC. Tapi kalau ada SSM, saya cadangkan gunalah SSM, kan? Sebab itu pun tujuan kita set up SSM. Kalau anda menjual barangan seperti barangan makeup, barangan kosmetik, okay, barang-barang yang perlu sijil halal atau tak ada sijil halal tidak diperlukan, tapi saya just bagi contoh lah, kalau jual barang yang sebenarnya ada ingredient, okay, so anda perlu menggunakan SSM. Kenapa? Sebab nanti kita akan minta beberapa info lanjut sebelum kita buka kategori tersebut untuk anda upload produk anda. Okay, sebab sekarang ni kalau anda macam contohnya dah register kan, food and beverages dia akan grey colour. Tak semestinya maksudnya anda tak boleh jual makanan. Maksudnya kita perlukan maklumat lanjut supaya anda boleh hantar dan akan ambil masa dalam masa 3 hingga 5 hari bekerja untuk dapat
kelulusan. Okay, lepas kita lulus baru kategori food and beverage tu akan dibuka untuk anda. So kalau jual makanan, barang kosmetik dan barang personal care, tolong guna SSM. Maksudnya kita upload menggunakan SSM kita, okay, under corporate. So kat sini mungkin ada yang tanya, like, saya dah upload IC saya tapi kenapa application saya rejected, tapi itu memang IC saya. So kadang-kadang kita ada dua error yang selalu kita nampak. Error yang pertama adalah IC yang kita submit tu, kadang-kadang kan kita letak tanda contoh dekat atas IC tu. So macam untuk sistem kita, dia akan cakap benda tu tak valid kalau ada apa-apa logo lain selain pada IC kita. Okay, so kalau nak letak memang boleh, tapi letak atas daripada IC tu. Okay, so itu adalah satu lagi adalah pastikan bila diorang kata macam name kan di bawah, lepas kita upload dokumen tu dia akan tanya name. Name tu bukan nama kedai. Name tu adalah nama yang tertera dalam dokumen kita. Kalau kita submit IC, ia adalah nama penuh kita mengikut IC. Kalau ia adalah SSM, nama penuh syarikat kita mengikutkan SSM yang telah kita upload. Dia akan matchkan apa yang kita isi dalam kotak tu dengan dokumen yang kita upload. Okay? Okay. So basically seterusnya ni adalah seller center, okay. Yang tadi saya kata ada seller app tu kan, TikTok seller app ni. So contohnya anda boleh tengoklah berapa order yang dapat, berapa produk yang tengah live, dan juga check beberapa maklumat yang lain. Contohnya even lah anda sebenarnya kalau tak boleh nak serve customer anda, tolong ingat untuk onkan holiday mode. Kenapa? Sebab dekat TikTok Shop kita sebenarnya menghargai quality service terhadap pelanggan kita. Okay, so maksudnya kalau kita tak nak serve customer kita, mereka juga tak patutnya membuat pembelian waktu tu lah. Sebab kalau diorang beli, kita ada satu macam kita nak fulfill produk kita kan, ada jangka masa yang perlu kita ikut. Okay, sebab ini untuk memastikan customer akan datang balik beli daripada kita. Okay, kalau experience customer tu tak okay pada saat mula mereka membeli, mereka tak akan datang membeli balik dengan kita. So semuanya kita bagi guideline juga, even termasuk dalam bila kita nak listkan produk kita, ada kita ambil best practices yang kita advise seller untuk ikut supaya anda boleh mendapat lebih banyak klik dan juga conversion daripada situ. Okay. Okay, so ni adalah tips, okay, sebelum saya pergi. Kalau sebelum ni kita dah register guna IC, macam mana nak tukar guna SSM? Okay, kalau anda ada phone yang lain, itulah cara yang paling cepat lah, guna nombor phone yang lain untuk registerkan another account guna SSM. Tapi kalau tak dan anda boleh raise ticket, nanti sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana nak raise ticket dalam seller center guna login yang sama, okay. Dan kita perlu bagi tahulah, okay. Yes. Okay, so kat sini ada beberapa tips ya untuk kita sebenarnya tingkatkan engagement, followers dan juga kita punya jualan di TikTok Shop. Yang pertama adalah operasi tetap. Operasi tetap ni adalah basically essential. Maksudnya benda ni benda yang kalau kita nak jualan at the end of the day, memang tak boleh nak skip benda ni. Okay. So dia ada 3. So yang pertama adalah live, kedua video pendek dan ketiga adalah campaign affiliate. Sebagusnya buat 3-3. Okay. Tetapi kalau contohnya macam tidak ada masa ataupun nak mula somewhere, at least mulakan satu. Okay. Tapi saya cadangkan live tu diutamakan lah. Alright, sebab live juga boleh membantu kita membina komuniti kita. Dan juga banyak benda yang jom boleh tekan dekat live tu yang menjadikan sesi dengan customer kita sangat engaging. Okay, so yang seterusnya adalah dalam jangka masa yang panjang, anda perlu sertai campaign. Okay, so dalam TikTok Shop ada banyak sangat campaign. So mereka akan buka untuk pendaftaran untuk anda sebenarnya mendapat lebih banyak info, mendapat lebih banyak engagement sewaktu kempen sedang berlangsung. Encik Puan Azri, saya nak tanya, boleh ke maksudnya untuk permulaan kan, ada orang macam dia nak dapatkan engagement tu agak susah kan. Jadi dalam sehari tu dia kena post beberapa video kan, short video. Jadi boleh ke untuk nak dapatkan engagement tu tapi dia macam orang tu dia baru nak start dalam
dia nak start business TikTok tu kan. Jadi boleh ke dia nak dapatkan engagement dalam TikTok tu, dia share video yang sama berulang-ulang kali. So maksudnya maksudnya untuk dapatkan lebih banyak engagement lah, macam mana? Boleh ke? Terima kasih. Sama-sama. Okey, so saya rasa soalan tu adalah soalan yang sangat bagus. Okey. So dekat TikTok kan kita utamakan genuine content tau, authentic content. So benda yang macam kita gunakan pre-recorded video atau video yang telah digunakan adalah tidak digalakkan. Okay, kadang-kadang macam video tu akan basically ada isu juga di mana kita akan deflectkan kalau contohnya ada orang lain yang sebenarnya post video yang sama. So kalau kita nak post video yang sama ada kita perlukan buat duet ataupun guna efek yang lain, kita kena tambahkan something kepada video tersebut. Dan juga kalau profil kita guna konten yang sama, benda tu akan sebenarnya mengganggu kita punya engagement juga. So memang saya rasa dalam beberapa bulan yang pertama, beberapa bulan yang pertama memang banyak sikit inisiatif yang perlu dilakukan lah. Tetapi setelah anda sebenarnya stable, benda tu just akan datang. So apa yang saya cadangkan, kalau kita tidak ada banyak masa untuk edit videos, banyakkan buat live. Dan live ni anda boleh jual secara natural. So step yang pertama adalah fokus kepada masa untuk belajar tips-tips, sebab kita juga banyak free online training dekat akademi kita. Finishkan semua, finishkan semua dan kemudian upload produk, Lepas upload produk tu dah live, anda start dengan live dulu, So mungkin short video tak ada masa, mungkin kita buat dalam 3 hingga 5 short video je dalam seminggu, tapi live tu boleh kita banyakkan sebab setiap kali kita live, kita boleh tingkatkan engagement dan juga followers kita, So yang kedua adalah tadi saya dah ceritalah pasal kempen-kempen ya. Setiap kempen dia ada voucher yang berbeza. Kita kena tunggu waktu kempen tu dia akan announce voucher apa. Dan sekiranya anda aktif, anda juga ada peluang untuk dapat extra highlight daripada TikTok Shop. Kita always award like macam top 20, top 30 first the best content and the best sold products juga. So kat sini sebelum saya pergi kepada sistem untuk ajar macam mana nak link account, macam mana nak raise ticket, saya just nak bagi tahu that kita ada satu inisiatif di bawah MDEC, di mana anda sebenarnya boleh dapat insentif lebih daripada 4,000 yang boleh digunakan di live dan juga di kedai kita, So macam mana untuk dapatkan insentif ni? Anda sebenarnya perlu menjual barangan craft, barangan berkaitan dengan pelancongan, barangan tau sebab TikTok Shop tak boleh nak terima servis. So barangan pelancongan apa maksudnya? Maksudnya macam kalau orang pergi ke satu tempat tu untuk melancong dan diorang selalu beli barang tersebut. Contoh kalau kita pergi kat Melaka kan, kalau kita pergi Melaka kita akan mungkin beli baju kebaya nyonya, So baju kebaya nyonya tu boleh macam jadi tourism related product, So kalau ada jual t-shirt yang sebenarnya melambangkan sektor pelancongan kita boleh juga dapat. Craft related product banyak sebenarnya yang kita anggapkan sebagai craft di Malaysia, right? So boleh apply dulu dan kita akan bagi tahu keputusan nanti. So yang kedua adalah sektor halal dan juga barangan agriculture. So agriculture ni dikategorikan sebagai hasil perikanan dan hasil pertanian. So actually besar lah, So anything about peternakan, perikanan, pertanian itu adalah agriculture byproduct. So almost semua makanan. Tapi jenis makanan yang diterima di TikTok Shop adalah makanan yang dalam pack. So dia dalam botol atau dalam pack. So kita tak boleh nak bantu, contohnya kita jual pastry dalam kotak. So macam barangan macam tu kita tak boleh nak support lagi lah sewaktu masa ini. So kalau anda nak apply, tolong scan QR code ni. Scan QR code ni dan isi borang. Google Form, isi Google Form dan bagi kita semua butiran yang berkaitan supaya kita boleh check produk yang anda jual ni boleh dapat subsidi ni ataupun tidak, So boleh scan QR code ni. Sebelum saya pergi kepada sistem, saya just flash balik QR code untuk buka TikTok Shop account,
So anda boleh teruskan dengan step-step yang seterusnya. Sekiranya anda ada soalan yang mungkin tidak dijawab pada sesi pagi ini, kita juga ada email untuk anda simpan dan tanya pada masa hadapan sekiranya anda memerlukan lebih sokongan. Okay, so sekarang kita akan pergi kepada sistem di mana yang pertama sekali nak tunjuk. Okay, so tadi saya nampak soalannya, berapa lama okay, berapa lama ya ambil masa untuk appear basket kat account TikTok once dah register as seller? Okay, lepas kita register as a seller, kita upload dokumen kita. Kita kena tunggu kedai kita diluluskan. Okay, bila kedai kita dah diluluskan, maksudnya diorang dah verify dokumen kita kena sambungkan TikTok Shop dengan kita punya TikTok account. Okay, sekarang kita tunjukkan macam mana nak sambungkan TikTok Shop dengan TikTok account kita. Okay, lepas login, okay, so berapa lama diorang nak ambil masa untuk verify? Biasanya dalam 1 hingga 2 hari bekerja. Okay, so lepas kita upload SSM IC, ambil 1 hingga 2 hari bekerja, kadang-kadang even faster. So kita keep on refreshing dalam sistem kita tengok. Okay, so dia macam ni, kalau dah lulus kan, the status akan jadi macam verify documents completed. Okay, selagi dia macam verifying or something, maknanya benda tu tak diluluskan lagi. Okay, so kalau kita dah diluluskan, jangan lupa sambungkan dengan account kita. Okay, dekat bawah my account kita ada link TikTok account. Okay, so kat sini ada dua, satu official account, satu marketing account. Apa beza dia? Okay, kalau official account cuma boleh satu saja, dan official account nama TikTok Shop kena sama dengan nama TikTok account kita. Kalau account TikTok kita, let's say nama TikTok account saya adalah Azri, okay, so contohnya Azri, tapi kedai nama saya adalah Reware. So benda tu tak sama, sebenarnya saya tak boleh sambung under official account. Okay, so benda ni penting. Okay, so juga kalau anda sebenarnya bawa official account, anda hanya boleh menjual produk sendiri. Okay, sebab dia macam brand, dah jadi satu jenama, kita tak boleh nak macam jual produk sendiri dan juga jual produk orang lain. So kalau anda sebenarnya nak buat selain daripada jual produk sendiri dan juga nama akaun pemasaran dan juga akaun TikTok Shop kita tak sama, pilih marketing account. Okay, pilih marketing account. Bila kita tekan link new TikTok account, dia akan minta kita punya username. Username ni datang pada mana? Username ni datang daripada TikTok app kita sendiri. TikTok app yang kita tengok video tu kan, pergi kat profile, kita akan nampak add apa kita punya username. Username tu kita isi di bawah TikTok account, tekan next, tekan submit. Okay, dan ada orang cakap, okay, dah buat tapi masih tak nampak saya punya bag dekat profile. Okay, yes, sebab kita kena approve, sebab ini kita baru invite. Okay, bila kita dah masuk, kita baru invite. Step seterusnya, kita perlu pergi kepada TikTok app kita, pergi dekat notification ataupun inbox. Okay, notification ataupun inbox, dia akan tulis kedai send monetization request. Okay, so tekan benda tu dan accept. Okay, lepas anda tekan accept, barulah maksudnya TikTok Shop kita telah berjaya disambungkan dengan TikTok app kita. Baru bila macam dah sambung, bila kita buat live, kita boleh linkkan produk kita. Kita baru boleh buat kita punya orange bag. Okay, okay, so selain daripada tu, okay, apa saya nak tunjukkan sini adalah basically kita punya live manager. Okay, so live manager ni adalah basically di mana kita boleh set up live kita sebelum kita buat live. So contohnya kita boleh add produk ke dalam kita punya live. Okay, so first kita kena upload produk dululah. Okay, lepas kita upload produk, kita boleh setkan live kita nak ada produk yang apa. Okay, so dekat live manager adalah tempat di mana kita boleh uruskan hasil-hasil basically preparation dan juga tengok hasil jualan dan data daripada sesi live kita sendiri. Okay, so yang ketiga, benda yang penting adalah academy. Okay, so academy ni adalah kelas-kelas atau video yang perlu kita tengok. Okay, kadang-kadang pay attention dekat sini, dekat atas ni. Okay, so macam contohnya ni adalah campaign SMB Day on TikTok Shop, SMB Live No End. Okay, so basically go live from now to 29 September to unlock surprise shop voucher. Nak dapatkan voucher, tekan register. Okay, so
basically macam kat sini anda sebenarnya boleh tengok, okay? So macam anda boleh register lah. Kat mana dah dapat tahu tentang kempen-kempen ni, okay? So dekat sini, kat Seller Center kita ada promotion. Under promotion kita ada campaign. Okay. So kita boleh tekan dan tengok apa yang sebenarnya boleh kita register sekarang. Okay. So selain daripada tu, guys, kalau kita sebenarnya nak buat campaign sendiri pun boleh juga. Ada banyak tool yang boleh kita gunakan. Seperti macam kalau anda buat kedai sendiri, boleh gunakan tools yang sama. Boleh buat produk diskaun sendiri, flash deal sendiri, voucher sendiri. Selain daripada disokong oleh platform kita, okay? So, macam tadi saya tunjukkan pasal TikTok Shop Academy, okay? Ada banyak kelas, anda boleh tekan setiap ikon ni untuk memahami different process and different stage untuk menjalankan operasi kedai di TikTok Shop, okay? Ada daripada permulaan kepada growth kepada expert level. Dan anda juga boleh kontrol bahasa di sini, ya. Okay, untuk dapatkan bahasa konten dalam bahasa Malaysia juga. Okay, so penjual adalah kita kalau ada produk sendiri untuk kita. Pencipta maksudnya creators. Okay, so kalau anda sebenarnya jual produk orang lain, so boleh gunakan konten bawah pencipta. Okay. Alright, so selain pada itu, apa kita nak tunjuk adalah basically pasal macam mana nak engage content creator, okay? So dalam affiliate marketing, kita ada plan. So kita kena siapkan plan kita. Macam mana kita nak buat plan kita ni? Again, attendlah academy tu sebab dia akan ada kelas tentang macam mana kita nak set upkan plan untuk kedai kita. Okay. Lepas tu baru kita pergi kepada creator marketplace di mana anda boleh pilih kategori, number of followers, age dan juga gender untuk tengok siapa yang mungkin suitable untuk kita contact dan send message. But plan tu perlu kita create dulu sebelum kita send message lah supaya mereka akan tengok dan consider kalau mereka nak accept ataupun nak reject. Okay. So boleh buat sebanyak mana yang anda nak. So lagi banyak potensi jualan yang boleh kita perolehi. Okay, so sebelum saya pergi kepada soalan-soalan, alright. So sekarang I will go to basically macam mana kita nak raiskan tiket, okay. So dekat sini ada help center, okay. Di bawah help center, kalau anda tak pasti anda boleh letak keyword dekat sini apa-apa. Dan kita tengok ada jawapan ke tak, okay. Tetapi sekiranya anda tak dapat jawapan tersebut, then we can go kat bawah. Need more support, ada my tickets. Contohnya soalan tadi, register dengan handphone tapi sekarang baru tahu that kalau produk kena register dengan IC. Sekarang baru tahu that kalau jual makanan kena SSL dan tak ada nombor telefon lain. So kita boleh create new ticket, okay. So anda boleh isi ni dan anda upload, okay. So isi tiket. So kalau sebaiknya kalau anda tak register dalam kod hari ini, kita akan follow up dengan siapa yang register pada hari ini. Kita juga akan masukkan dalam satu WhatsApp group lah, okay. So dan WhatsApp group ni merupakan follow up. Tapi biasanya kita recommend untuk submit tiket dulu. Lepas tu kita boleh post dalam WhatsApp group dan kita dah submit tiket tu untuk mendapatkan perhatian daripada tim kita untuk memberi sokongan yang penuh. Lepas tu anda juga boleh upload screenshot untuk memberi gambaran penuh. Okay. So again kat sini pun boleh juga bahasa Melayu, tak ada masalah. So anda boleh letakkan your situation lah, you punya challenge dalam bahasa Melayu juga. Alright. So ini adalah antara benda-benda yang essential yang saya boleh kongsikan pada hari ini. So lagi sekali, saya akan flashkan basically kita punya support line, okay. Kita punya support line dan juga kita akan tunjukkan QR code tadi ya. So siapa-siapa yang belum register boleh scan QR code, okay. So kita ada 3 bahagian. Satu QR code untuk buka kedai, satu QR code untuk subsidi dan last sekali adalah email untuk mendapatkan bantuan. Okay. So ini adalah QR yang pertama untuk buka kedai. Okay. Okay. Dan seterusnya kita akan flash QR code. Okay, saya move mouse ni. Kita akan scan QR code untuk isi maklumat untuk mendapatkan subsidi. Okay.
So kita akan maklumkanlah melalui email tentang kejayaan ataupun sekiranya produk anda tidak layak, tak apa, dekat platform kita banyak voucher yang lain. Okay, so ini adalah voucher yang special untuk mereka dalam kategori yang tertera tadi. Okay. Okay. Last kali ni adalah talian kita. Okay, talian kita. Okay. Sekarang saya akan buka chat untuk tengok soalan-soalan yang mungkin tak dapat dijawab tadi. Okay. So kadang-kadang ada yang dari sini tanya. Okay. Maaf nak tanya. Macam saya ada jual makanan frozen, makanan kering, paste-paste dan produk. Butiran produk tu nak letak apa ya? Okay, so kalau frozen kita tak boleh nak support at the moment, tapi untuk Puan Zubaidah kita boleh support makanan kering, paste. Okay, so asalkan maklumat tersebut, okay, jom kita tengok maklumat apa yang kita sebenarnya nak hantar. Okay, bagi masa. Okay, so sekarang ni makanan dia bawah invite only. Okay, so ini kalau anda sebenarnya ada masa boleh pergi kepada kita punya knowledge hub. Okay, so mungkin saya akan post dalam tukar bahasa. Saya sebenarnya akan refer to English biasanya sebab kadang-kadang terms tu lebih kita faham dalam bahasa English daripada bahasa Malaysia. Okay, tapi tak apa. Kalau nak tengok dalam bahasa pun boleh. So kalau makanan kita boleh pergi ke bahagian 4. Okay, dia memang jemputan sahaja. Okay. So then basically kita boleh pergi ke bawah makanan prabungkus. Prabungkus maksudnya pre-packaged or packaged food lah. Okay. So kita ada beberapa maklumat yang kita perlukan. Jadi boleh kumpulkan apa yang ada. Kadang-kadang juga kita boleh postkan dalam application kita. Kalau kita telah ada kedai di platform yang lain, kita boleh bagi link tersebut juga. Okay. Tapi maklumat yang penting termasuklah label packaging. Kita nak tengok packaging, nak tahu nama produk, bahan-bahan. Kalau anda merupakan pengeluar ataupun kita sebenarnya import produk itu, ambil daripada supplier mana. Okay, kalau ada sijil halal, tarikh luput expiry date. Okay, so saya dah post dalam tu. Jadi kalau anda sebenarnya berminat, nanti boleh kumpulkan maklumat. Lepas tu nanti kita akan beri sokongan yang lebih lah. Okay, jangan lupa untuk ambil email ni. Okay. Saya banyak Assalamualaikum. salam ya saya. Saya nak tanya, saya ada 2 soalan. Saya jadi affiliate untuk orang lain. Lepas tu Tak dengar, sorry. Boleh dengar tak? Ya. Okey. Saya jadi affiliate untuk orang lain. Okey. Okey, lepas tu bila saya add produk orang tu kat dalam saya punya shop, dia ada tulis sample free tau. Sample free tu untuk kita promote produk dia akan hantar kat kita free ke atau macam mana? Dia kena tekan. Okay, sample free tu maksudnya anda perlu tekan request sample. Okay, so then maksudnya dia akan hantar produk tersebut kepada kita supaya kita boleh gunakan produk yang betul untuk membuat konten untuk menjual barangan tersebut. Oh, so kita kena request sample produk tu, nanti dia akan hantar kat alamat kita, macam tu ke? Betul, yes. So lagi satu soalan, kalau kita tak ada TikTok shop, kita tak boleh buat live ke? Kalau tak ada TikTok shop, nak buat live kena ada 1,000 followers. Oh, I see. Okay, tak apa. Okay, itu je. Terima kasih. Sama-sama. Okay, Puan Masnur tanya nasihat atau tips untuk mereka yang nak jadi affiliate saja tapi nak buat live TikTok shop. Jika barang affiliate tiada bersama, banyak je. So saya nampak, okay, of course lah, barangnya biasanya akan help lah. Tapi kalau barang orang tak ada dengan kita perlu live dengan konten yang relevan. So ada konten yang saya tengok macam dia buat exercise.
tapi barang yang dijual adalah barang exercise lah. Tapi barangan supplier tu sebenarnya tak ada dengan dia. Tapi dia buat exercise dengan barangan yang dia ada. Lepas tu dia kata, okay, kalau you guys nak buat exercise macam ni dengan saya, bolehlah tekan link tu, ada beberapa option kat mana nak dapat. Sama juga macam contohnya anda sebenarnya jadi affiliate untuk barangan kamera. Okay. So mungkin dalam live tu boleh share pasal pengalaman ataupun boleh share pasal pengalaman pelancongan anda dan sambil-sambil tu cakap lah macam okay, kamera ni boleh jual macam kalau nak beli ni adalah saya punya suggestion lah, betul kamera apa yang bagus. So sebenarnya saya dah pilih, dah curate, so boleh buat content yang relevant. Yang paling penting anda tak cakap benda lain lepas tu jual benda lain lah. Okay, maksudnya macam konten tu pasal mungkin konten makeup, tiba-tiba dalam beg oranye tu jual buku kanak-kanak contohnya. So boleh buat macam tu, okay. Kalau dah 1K follower, perlu ke register TikTok Shop lagi? Kalau dah 1K follower, it depends anda nak add to cart tu ke tak. Kalau anda nak dapat voucher, nak jual barang di mana customer boleh gunakan voucher untuk beli dengan lebih daripada anda, memang perlu ada TikTok Shop lah. Kalau tak ada TikTok Shop, then anda tak boleh nak guna voucher tu untuk offer kepada customer kita. Okay? Nak tanya. Ya, saya. Okay, tadi dah buka dekat yang TikTok ads kan? TikTok. Next, TikTok ads yang mana satu? TikTok ads yang tadi tu, yang first Alif Aziz ajar tadi. Oh, okay. Okay, lepas tu next tu saya pergi, dia kena buat video. Okay, Alif ada kat sini. Saya. Dia cakap tadi dia dah buka ads tu. Buat Lepas ads, nak buat video. Lepas tu dia pergi ada untuk buat video. Ada buat video. Kat mana tu? Page mana? Yang ada tadi saya cakap advertising tu kan. Nak tunjuk. Lepas tu dia terus next tu kan. Next tu ingatkan dia letak produk. Tapi dia untuk naikkan follower ke atau macam mana Tak berapa faham yang TikTok ads tu. Okay, tak apa sebab saya akan letak email dekat dalam chat. Nanti you boleh email kita, okay? Sebab yang ni tak boleh jawab dengan ringkas lah sebab saya nak kena tahu apa ada step-step dia. Ada step-step. Lepas tu mungkin macam contohnya macam better to tengok your screen lah kan. So okay, tak apa, saya try to cover mungkin lagi 5 soalan, tapi yang lain tu tolong tengoklah email lain kalau masih yang tak terjawab dan anda sebenarnya nak tahu jawapan. Okay, sampel item untuk affiliate kita perlu pulau semula tak pada seller? Biasanya tak, okay. So tapi kalau ada, dia akan letak dalam dia punya terms and condition apabila anda request sampel, okay. Kemungkinan untuk dapatkan sampel tu sebab nak tahu mudah ke seller nak bagi free sampel tu. Pernah cuba tapi decline. Kalau dia decline maksudnya dalam dia punya setup kedai tu kan. Dia cakap kalau nak dapatkan sampel kena beli, tapi beli tu beli dengan diskaun. So seller yang sebenarnya setkan tau, bukan TikTok Shop. So anda kena tengok barang tu datang pada seller apa dan seller tu dia letak terms untuk sampel tu macam mana. So dia lain-lain, dia tak standard. Okay. Hi Miss Azri. Ya, saya. Saya nak tanya pasal official account dengan marketing account. Kalau kita punya TikTok tu dia link guna official account kan? Kalau kita nak unlink, lepas tu kita link pula untuk marketing account, boleh kita buat? Boleh. Just buat dekat seller center tu. Lepas tu jangan lupa nak approve balik lah dekat account TikTok. Alright. Lepas tu kalau kita boleh jadi affiliate dan juga jual produk sendiri ke pada masa yang sama? Ya, kalau tak under marketing account saja. So kalau kita link guna official kan, tak boleh nak dua. Tapi kalau buat under marketing boleh. Alright, terima kasih.
Okey, Cik Nora, mereka yang sebenarnya dah register kepada TikTok Shop pada hari ini, kita boleh jemput bawa masuk dalam WhatsApp group. Okey? Okey, sekejap mungkin saya pilih lagi 2 soalan. Sekejap saya nak tanya Puan Nur Afika, saya nak tanya betul ke semasa live tak boleh ada kanak-kanak dalam live kita? Yes, betul. Kanak-kanak bawah umur, kalau dekat atas-atas tu dia macam dah almost muka tu boleh lepas 18 tahun, okey. Tapi kalau kanak tu memang nampaklah 9 tahun, 10 tahun. Sangat-sangat berisiko untuk bawa masuk dalam live kita, okey. So kita ada case study di mana bukan negara Malaysia lah, dekat tempat lain. Sebenarnya dia accident, maksudnya dia buat live, lepas tu ada kanak-kanak yang baru mandi tiba-tiba lari dalam live tu, lepas tu account dia kena ban ya. So agak bahaya di situ. Kalau kita menjual sebagai social media user, dia tak banyak sangat rules, okay? Tetapi sebagai seorang penjual di platform, memang kanak-kanak sebenarnya kena jagalah konten tu sebab berisiko tinggi untuk mendapat satu violation daripada TikTok sendiri, okay? Berapa persen Puan Asia, berapa persen TikTok Shop charge pada seller sekiranya ada sales? Ya, soalan ni adalah soalan yang sangat bagus. Okay, so kita tak ada commission, alright, kita tak ada commission, tapi kita ada payment gateway. So maksudnya kalau customer beli, dia boleh terus bayarkan melalui online. So benda tu adalah 2%, okay. So 2% kalau termasuk dengan SST, ia adalah 2.12%, okay. Sebelum ni dia memang 1%, tapi maksudnya TikTok yang sebenarnya absorb, okay? Sebab kita itu pun payment gateway, dia bukan commission, okay? So based on that, harap macam boleh setkanlah margin yang berpatutan untuk produk masing-masing, okay? Saya tersilap download TikTok Lite, jadi boleh tak saya delete account tu dan buat TikTok baru guna nombor handphone yang sama? Yes, TikTok Lite tu just like macam a lighter version of the TikTok app. Okay, so dia macam kalau kita ada Facebook, kita ada Facebook Lite. Okay, so boleh account sama, maksudnya download je TikTok app yang biasa, lepas tu guna login yang sama, tak payah nak buat account baru. Macam tu. Okay, just login saja. Okay. Betul ke kalau dia jual biskut, contoh tak boleh masukkan gambar biskut, kena masukkan gambar bekas je? Okay. Yes, sebab dia bukan masuk gambar bekas je lah, dalam bekas tu kena ada biskut tu lah. But the concept is untuk TikTok Shop, kita fokus kepada barangan dalam pack, dalam tin, dalam botol. So kalau jual keripik tu kena dalam plastik. Okay. So basically just make sure it is packed lah. Sebab bila kita submit information untuk dibukakan kategori food and beverage, memang kita sebenarnya nak tengok packaging. Okay. So of course waktu kita buat live, kita boleh tunjuk lah biskut tu macam mana. Tapi waktu listing tu dia kena dalam pack dia. Sebab memang kita terima barangan dalam pack sahaja. Pack, bekas, tin, botol. Kalau register TikTok Shop akan gunakan apa-apa bayaran tak? Tak, register tak ada apa-apa bayaran, register campaign pun tak ada apa-apa bayaran. Bayaran tu cuma macam ada penolakan lah, penolakan yang saya cakap bank transaction tu, okay? Itu pun kalau ada jualan. Tapi perhubungan anda dengan content creator, kalau kita buat plan, right, it depends on the commission yang you set lah sebagai seller untuk menggunakan database content creator tersebut, okay? So itu kita tak tetapkan, mungkin kita ada some guideline tapi kita tak tetapkan. So kita boleh usahawan boleh tetapkan plan masing-masing, okay? Kalau saya nak jadi affiliate, bagaimana? Okay, boleh sign up TikTok Shop. Lepas sign up TikTok Shop kan, dah linkkan account. Lepas anda linkkan account under marketing account, anda sebenarnya boleh tekan dekat showcase tu TikTok Shop. Lepas tu anda boleh add produk, okay? Add produk daripada situ. Dan kat situ anda boleh jadi affiliate dah lah. Okay, boleh terus buat live dan linkkan produk tersebut. Tapi kalau nak jadi affiliate memang kena banyak buat konten lah ya. Okay. Sorry nak tanya. Ya, boleh. Kalau nak jadi affiliate kena ada 1K follower ke? Kalau anda ada Kalau TikTok ada Shop, TikTok Shop.
Kalau anda ada TikTok shop, tak payah ada 1K followers. Okey, faham. Okay. Alright, sekejap lagi 2 soalan lah, tinggal 10 minit je. Okay, macam mana nak dapatkan recording? Nanti pihak MDEC akan sharekan satu feedback form. Okay, tolong isi feedback form tersebut. Okay, tadi pun Puan Kifah baru just share isi feedback form tersebut. Hanya mereka yang isi feedback form akan mendapat rakaman. Okay. Oh, sama-sama Puan MJ. Puan Master, usahawan saya terlog out from TikTok account dia, tapi nak akses mula tak boleh sebab kod dihantar di nombor telefon lama. How to recover sebab dia ada TikTok shop, dalam tu pakai IC dia. Okay, faham. Sekejap Okay, so bahagian sini macam mungkin dia boleh guna email dia untuk login ke TikTok shop dulu. Okay, login ke TikTok shop dulu di dalam seller center, raise ticket di dalam seller center dan bagi tahu pasal TikTok account tu. Okay, so login dekat seller center dulu menggunakan email sebab phone tu tak boleh gunakan email dulu. Lepas tu kita raiskan ticket daripada situ. Tetapi macam ada satu lagi cadangan is that basically kalau sebelum ni kita pernah linkkan account tersebut dengan account lagi satu, lagi senang lah. So contohnya macam ada 2 orang guna basically kalau kita login kita guna app yang sama. Okay, so kita boleh gunakan app account orang app tu untuk sebenarnya raiskan isu dalam TikTok app sendiri. Bawah bahagian security. Okay, bawah setting, bawah security. Tapi kalau tak, I think the alternative is to masuk dalam seller center lah. Okay. Apa kriteria untuk video yang kita post tu masuk FYP besar ya? So di sini algoritma dia memang tukar setiap minggu. Jadi cadangan kita adalah pergilah kepada creative center kita untuk tengok trending hashtag, music kan. Dan sebenarnya I think dalam program MDEC, program usahawan terutamanya banyak sebenarnya trainer-trainer TikTok marketing. Okay, so boleh ikut kelas-kelas tersebut. Okay, kadang-kadang trainer akan lebih macam hands on sebab kebanyakan trainer di bawah usahawan mereka sendiri juga merupakan seller sendiri. Okay, seller sendiri yang sebenarnya telah melalui proses 2 bulan pertama tak ada apa-apa, tiba-tiba bulan ketiga dapat 10,000 followers contohnya. Okay, so mereka akan lebih kepada hands on tentang strategi dan teknik sekiranya anda sebenarnya nak belajar lebih lanjut lah. Okay, free promotion untuk usahawan. Tapi saya memang suka tengok coach-coach TikTok marketing punya content, boleh ikutlah pasal sebab itu FYP ni lebih kepada pasal video creation ya. Bukan sahajalah spesifik kepada TikTok shop ataupun TikTok for business, tapi juga in general pasal FYP ni it affects everyone yang sebenarnya menggunakan TikTok app sebagai media hiburan. Sorry, saya miss some information. Untuk pack food kena submit details kan, dekat mana yang nak mohon and submit details untuk package food and product. Boleh anda dropkan email dekat TikTok shop merchant@tiktok.com ni, nanti kita akan bagi panduan yang penuh. Okay, betulkah follow, like, komen boleh naikkan view? Ya, tapi macam saya still cakap macam bukanlah benda tu direct sangat, tak semestinya. Sebab kalau kita basically do those things, right? Okay, dia ada 2 angle. Kalau kita buat untuk orang lain, it depends on orang lain. Itulah whether dia nak engage balik dengan kita ke tak. Tapi kalau kita tengah buat live, kita yang buat video, memang like, komen dengan follow tu akan meningkatkan kita punya performance. Sebab apa? Sebab itu adalah engagement punya reaction. Okay, so of course waktu kita buat live itulah antara objektif yang paling utama. Okay, alright, so dah 11.53. Saya rasa setakat ini saja yang saya boleh ambil. Kalau ada pun soalan yang lebih, tolong ambil email ni dan email kepada saya. Kita ada 2 email hari ni. Satu email adalah my.smb saya rasa. Okay, itu adalah untuk pertanyaan tentang
TikTok for Business, bahagian yang telah dikongsikan oleh Encik Alif. Okey. Dan kita ada email kedua adalah tiktokshopmerchant@tiktok.com untuk mereka yang sebenarnya ada soalan tentang TikTok Shop. Alright. So, saya harap perkongsian hari ini telah membantu sedikit kalau tak banyak pada semua orang. Dan basically since hari ni hari Jumaat, so basically selamat hari Jumaat dan saya ucapkan terima kasih kepada MDEC, Encik Alif daripada TikTok for Business, rakan sekerja saya, Gwen Darsini daripada pihak TikTok, dan juga ucapkan semua selamat maju jaya dan happy weekend semua. So over to Puan Kifa ya. Alright, terima kasih Cik Azri. Okay, alright. So saya harap dengan perkongsian orang kata kalau ikutkan sesi kita ni sampai 11.30. Tapi pihak TikTok sendiri orang kata baik hati untuk share lagi dengan anda semua, okay, tentang trik dan teknik-teknik yang orang kata yang kita dapat gunakan untuk penjualan kita di TikTok. So saya ada nampak sini soalan kan, kata nak recording untuk sesi kali ni. So macam yang saya maklumkan, okay, saya akan dekat chat pun saya ada letak dan saya share screen. Okay, sekejap ya. So okay, sekejap. Okay, boleh nampak tak? Okay. Nanti dekat chat pun saya ada letak. Okay. Isi borang, okay, boleh klik dekat pautan ni nanti. Okay. Dekat chat pun saya ada letak. So nanti isi borang ni kita akan capture email anda semua. Okay. Peserta-peserta yang hadir dekat dalam ni, kita akan sharekan recording untuk hari ni kepada email anda semua. So kalau katalah mungkin next time ada lagi TikTok nak anjurkan program apa-apa, so kita boleh invite melalui email ataupun kita akan call lah. So maklumat dalam borang ni memang kita perlukan. Okay, sangat penting lah. Okay. So kalau tak ada apa-apa lagi, rasanya kita tutuplah sesi kita pada hari ni. So semua terima kasih saya ucapkan kepada Cik Azri dan Cik Alif di atas perkongsian pada hari ini. Okay. Right. Bye.